Saya tahu viewer nak lagi, tapi macam saya tak mampu dah. Host anda ni dah terkecut sikit dah. Sebabnya cerita-cerita ni makin lama makin hardcore sebenarnya. Daripada guest yang pertama, hardcore dah. Kembali geng ke dalam segmen cerita sini habis sini geng. So episod kedua geng. So episod pertama kita dah cakap pasal cerita seram di IPT geng. So episod 2 ni nak apa geng? Cerita seram part 2 geng. Apalah susah geng. So hari ni kita punya guest geng. Guest kita bukan kaleng-kaleng geng. Dia ni orang kawal orang besar geng. Nak appointment dengan dia ni susah sangat. Dia kalau kat PKT ni geng. Oish. Sebut yang nama kenal lah. The one and only YDP Fizzah. Hai, saya Nafizah binti Ishak. Saya selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar di Politeknik Kuala Terengganu. Ada lagi nak tambah? Boleh cerita sikit lah. Siapa Fizzah ni? Siapa selain daripada YDP? Fizzah ni siapa? Okey, saya ni kerdil je lah dibandingkan dengan orang-orang yang ada dalam PKT ni. Okey, tapi selain daripada saya seorang Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar, saya juga seorang wakil robotik bagi PKT. Saya juga pernah mewakili PKT untuk ke Vietnam, okey, dalam program eksplorasi kembara ASEAN dengan kerjasama UMP. Itulah saya kerdil je. Tak adalah bersama mana pun kat Poli ni. Biasa je. Suka ni berkolaborasi dengan luar lah. Betul. Kita nak, apa orang kata, bina connection. Yes, connection, networking dengan orang tu penting. So, kena pandai main politik sekarang. So, tahu dah kenapa dijemput kan, sebagai apa, nak bincang siapa? Tak tahu. Tak tahu, sebab banyak sangat benda yang nak dibincangkan. Nampak? Dia bila kita jumpa dengan host ni, banyak benda kita nak cerita. Kau boleh semua nak dikeluarkan, isi perut tu semua nak keluar. Susah. So hari ni kita nak, saya dah pernah bawa guest orang cerita pasal kisah seram di IPT. So kali ni kita nak buat yang part 2 pula. Baik. So Baik. selaku orang kata macam yang berpengalaman lah, memang lama dah dalam dekat tempat belajar kan. So ada pengalaman-pengalaman yang seram. Baik, faham. Pengalaman yang seram Kita sekarang dah since sekarang ni dah tahun 3. Last year juga dekat PKT ni. Mustahil lah tak ada satu pun yang seram tu. Betul. Tapi kalau nak diceritakan tu 3 hari 3 malam tak habis. seminggu belum tentu. Kena uji kenara kita. Susah. Ni apa susah daripada guest hari tu. Kita cuba yang paling kena lah. Kalau rasa tu biasa je. Kalau cerita seram tu. Tapi benda ni bukan berlaku di kat sini lah. di IPT, tapi semasa menjadi pelajar IPT. Kita orang yang since kat PKT ni tak ada kamsis. Kita duduk dekat rumah sewa. Benda ni berlaku di rumah sewa. Rumah sewa provide by? Yes, rumah sewa yang provide by polis sendiri. Kita dengan senior-senior dulu rapat lah. Lepas tu kita selalu juga keluar. Jadinya macam sebabkan satu rumah tu ramai, kita pun dengan sini ada 3-4 orang yang kita rapat. Lepas tu kita ada malam tu kita ada pergi lepak. Lepak keluar. Biasalah student ni kan. Baru macam jumpa dunia luar. Betul. Malam tu lepak. Pergi lepak, lepas tu nak dijadikan ceritanya hujan. Lebat. Biasa perempuan healing. Main hujan. Lain. Main hujan. Lepas tu selesai main hujan balik. Lepas tu dekat rumah tu ada satu hall. Jadi kita orang duduk dekat hall. Tunggu kering sikit lah badan sebelum masuk bilik. Lepas dah kering badan, take turn nak mandi. Lepas tu toilet tu dia macam toilet yang dekat luar. Dia bukan dalam satu toilet tu kita mandi kat situ juga toilet, bukan. Dia yang ada shower, ada juga toilet. Lepas tu shower tu duduknya bersebelahan antara dua pintu sebelah-sebelah. Jangan macam tu. Itu kena lagi. Segmen pertama, episod pertama. Belum masuk lagi ni, belum masuk. Lepas tu adalah yang senior pergi mandi dulu. Antara senior ni ada 2 orang tu dia memang rapat. Dari kecil lagi dia kawan.
seorang tu nama dia, kita nama rahsia lah. Okay. Nama dia Aina dengan Wani, bukan nama sebenar. Okay. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Kita bijak tu. Baiklah. Okay, Aina dengan Wani ni, okay, dia orang nak mandi lah. Okay, tapi yang si Aina ni kata, tak apa, kau pergi mandi dulu. Aku mandi kemudian. Lepas tu, yang si Aina ni pun pergilah mandi dengan sini lagi seorang. Lepas tu, So, tandas waktu tu ada berapa? tandas yang shower digunakan 2 je sebab kita orang mandi kat shower, tak mandi kat toilet. Okay, lepas tu, yang si Aina ni mandi dulu. Mandi tak ingat nama dah. Okay, lepas tu yang penting dia, ada seorang tu pergi mandi dulu. Okay, yang seorang tu nama bukan nama sebenar. Yang penting seorang tu pergi mandi dulu. Lepas tu dia dah siap mandi, dia ingatkan kawan dekat sebelah dia tu kawan dia. Jadi dia dengar bunyi shower, dia panggil. Si ada lagi mandi. Senyap. Tapi bunyi shower. Bunyi shower. Kita orang lagi satu tu dekat rumah tu time tu cuti rasanya. Seingatnya cuti lah. Tak ramai orang. Tak ramai. Jadinya yang kita orang yang kroni-kroni je lah yang keluar lepak. Jadi yang mandi pun kroni-kroni jugalah. Okay, lepas tu dia pun tanya orang sebelah. Si ada lagi. Senyap. Yang si member ni pun dah kau nak senyap-senyap pula. Tak apalah. Dia pun nak keluar dari toilet. Kawan dia tanya. Yang senyap tu dia jawab. Ya, kenapa? Dalam tandas. Dia tanya. Yang sebelah yang senyap tadi tu dia tanya. Kenapa? Kawan. Suara macam mana? Kawan yang kan diorang kan kenal dari kecil. Jadi mustahil dia tak kenal suara kawan dia. Betul. Dia kata, dok kena ni. Bukan kawan kita. Lepas kita mengemang. Dok kena ni bukan kawan kita ni. Dok tak apa lah. Dia pun keluar. Masuk dekat tempat yang kita orang lepakkan dalam satu bilik. Dia pun masuk tengok member kita orang tu ada lagi. Kiranya kawan dia tu tengah lepak dengan kita orang. Maksudnya dalam tandas tu tak tahu, wallahu alam. lampu tu buka. Tak, kita orang toilet tu dia memang satu je lampu, pakai satu lampu. So maksudnya pintu tutup tapi dia tak adalah nak pergi tolak pintu tu kan, macam mustahil. So Jadinya memang sampai situ. Siapa tak tahu, wallahu alam. cerita gantung sebenarnya, tapi memang cerita dia memang tergantung. Sampai kan kita orang kan tiba-tiba ada keluar balik ke lepas tu? Dia keluar, lepas tu dia pergi kat kita orang. Lepas tu dia macam, ish, Pak Pung ada sini, Pak Pung. Dia macam gelabah, dia takut. So tak pergi tengok balik? Tak. Kesimpulannya malam tu dia seorang je yang mati. Kita orang semua duduk dalam bilik, tidur sekali sebabkan kita orang sangat takut. Dan malam tu dalam tu apa tu? Biasalah perempuan tak banyak sangat. 11 lebih nak ke 12 kak. Modus operandi dah pukul 12 tu. So modus operandi dah waktu tu. Orang kata jangan seronok sangat. Dia nanti gelak-gelak jadi menangis. Itulah tu. Asyik baik, tapi memang time tu memang ada rasa macam rasa tak ada buat salah. Still duduk situ. Still duduk situ. Masih mempunyai keberanian Masih mempunyai keberanian. Sangat strong. Jangan cakap besar. Sabar. Tak apa. So memang agak sebenarnya tak boleh difikirkan. Tapi itu baru salah satu. Kerana dengan sebabkan alhamdulillah sixth sense saya tak apa nak kuat lah. Tapi yang ada senior tu, yang dia dengar tu, yang kawan dia bercakap tu, dia yang mendengar tu, dia memang ada macam sixth sense. So dia macam orang khabar kan tipikal lah, bila macam kena ceritakan kan orang khabar demam ada ke simptom-simptom? Tak ada, alhamdulillah tak. So dia macam biasa abang pagi. Sebab dia mungkin dah biasa kot. Okeylah. Sebabnya dia ada satu malam tu, cerita lain lah ni. Okey, ada malam tu. Ni cerita lain ya. Noted. Okey, cerita lain. Okey, orang yang sama, dia bangun nak pergi ke toilet. Dia punya pintu bilik tu buka je terus menghadap ke dapur yang tingkap dia kita orang tak tinted. Okey, jadi bila kalau tengok tingkap tu memang nampak. Nampak lah luar. Kiranya nampak bangunan depan yang buka lampu. Okey, lepas tu kiranya malam tu dia nak ke toilet pagi. Dalam pukul 2-3 pagi dia nak ke toilet. Modus operandi? Tapi dia walaupun sixth sense dia kuat, tapi dia punya keimanan tu pun boleh tahan lah. Tahan lemah ke kuat? Kuat lah, sebabnya dia berani pergi toilet seorang. Jadi dia buka pintu, dia dah jalan separuh jalan ni. Lepas tu seraf, dia lalu. Uish, lalu dia lalu. Tak ada info-info tak ada. seraf ni tu. Dia tak ada hello. Dia lalu dekat dapur seraf dia lalu. Lepas tu member tu macam speechless. Kan dia tak tahu, dia mungkin dia rasa dia mamai kot. Dia macam speechless, dia macam lama berdiri. Kenapa pula dia lama-lama dah? Dia pun kata, tak apalah, kau lalu lah dulu, aku masuk bilik.
Dia pun pusing sebilik. So benda tu lalu, lepas tu stay ke? Tak tahu, Wallahualam. Mungkin dia lalu terus je ke Lalu tempat. je lah. So dia pun tak jadi lalu situ lah. Dia pun terus patah balik ke bilik dia. Riza pula. U-turn lah, U-turn. U-turn. Gitu. Dia pun mungkin Hmm. bukan masanya lah kot nak ke toilet tu. Faham. Semua berlaku di tempat yang sama. Betul. Weh. Tapi alhamdulillah tak ada orang kata kemalangan jiwa ke. Dia sekadar macam mengganggu bising gurau-gurau. Mungkin dia nak bagi tahu yang dia ada kat situ lah. Tapi kita dah tahu dah sebenarnya. Dia tak bagi tahu, kita dah tahu. Oh, macam tu. Dia kalau guest sebelum ni dia cerita starting tak terlalu hardcore. Ini hardcore bagi saya hardcore sebabnya dia main Tapi sekarang sini tu alhamdulillah dah tak ada dekat poli, dia dah habis belajar dah. okey. Dengar tak ada kat poli, bukan tak ada. Tak ada dekat poli, dah habis belajar dah. So geng, kita berehat sebentar saja. Boleh berehat sebentar boleh. ke? Boleh, Kita minum berehat air sebentar, dulu. nanti kita sambung balik. Semula ke segmen cerita sini habis sini. Semput saya mengah saya dengar cerita daripada saudari Fizah ni. Saya takut geng. Saya pengalaman saya dengan benda-benda gaib ni, benda-benda mistik ni saya banyak. Cuma pengalaman lah. Saya counter ni tidak. Tapi dalam macam cerita saudari Fizah tadi tu, berani sungguh dia punya sini tu. So kalau saya lah di tempat belajar ni, tak banyak sebenarnya saya jumpa. Sebab Alhamdulillah lah, saya bukan nak cari, tapi Alhamdulillah tak banyak. Tapi kalau kena tu boleh tahan jugalah. Macam hari tu saya nak hantar assignment. Waktu tu saya dibuli oleh kawan-kawan saya untuk saya je hantar untuk kawan-kawan saya. Saya naik, bangunan tu ada 4 tingkat. Saya kena pergi tingkat 4, tingkat atas sekali. Saya naik. Macam biasalah, tangga gelap. Tu saya naik. Banyak sangat naik. Tingkat 4. Oh, tingkat 4. Tingkat atas sekali. Naik. Lecturer waktu tu ada di tingkat 2. Tingkat 2. Tapi masalahnya waktu tu lecturer pun dah tak ada. Saya nak kena hantar assignment. Macam mana saya nak hantar? Sebabnya dia adalah lecturer seorang 2, tapi nampak yang bilik tu dah makin gelap lah, sebabnya lecturer pun dah nak kemas-kemas. Saya naik tingkat 4, saya nak ambil saya punya assignment kat atas. Saya ambil. Waktu tu dekat tingkat atas tu ada surau wanita. Dalam surau tu saya dengar ada orang. Dah ada kasut kat luar. Saya pun macam, tak apalah kot, ada orang ni. Saya pun pergi masuk dalam bilik tempat saya belajar tu. Saya ambil assignment, tiba-tiba saya keluar, tak ada orang lah. Dia tak ada orang tu. Yang peliknya, tak ada pun bunyi pintu terbuka. Waktu saya masuk ambil assignment saya keluar balik, tak ada pun bunyi pintu terbuka ke, bunyi orang keluar ke, tak ada. Tapi bila saya keluar tu, dah tak ada lah. Kasut tak ada, orang tak ada. Saya dah lain dah. Lain. Turun bawah, sama juga. Dekat surau bawah. Tiba-tiba senyap je. Sejuk je. Sunyi kita ni. Dia macam sunyi macam ni. Kalau saya tak bercakap ni sunyi macam tu. Hening. Hening. Itu ayat dia, hening sangat. Sebabnya tandas paling-paling akan ada bunyi air kat tandas. Tapi bunyi air kat tandas pun tak ada. Saya pun macam, lain macam ni. Saya pun cepat-cepat turun ke bawah. Pergi bilik lecturer, hantar assignment. Tapi tinggal barang. Tinggal barang pula kat atas. Bukan kebetulan, takdir. Takdir yang sangat sakit tu. So naik balik. Naik tu, dia ada bunyi step. Bunyi tapak kaki orang. Tapi waktu tu memang tak ada orang. Sebabnya waktu saya sampai tu, saya hantar assignment, lecturer kat bawah, saya naik atas. So memang tak ada orang lah. Tak tahu ada orang naik ke apa ke, tapi sepatutnya tak ada orang lah. Sebabnya guard pun dah suruh keluar waktu tu. Tapi saya cakap saya nak pergi ambil barang. So saya naik, mendengar bunyi step. Tak. Lepas tu macam, tingkat
4 kena naik ni. Ni baru tingkat 3 dah ada bunyi step. Nak kena pergi juga sebab tinggal telefon. So naik. Lepas tu teringat pula ada lecturer ni cerita, jaga-jaga sikit kat belakang tu ada orang pernah cerita kadang-kadang ada punya budak. So saya pun macam macam mana ni benda gelap. Makin lama makin gelap sebab waktu tu dah pukul 6 lebih. Setiap detik berjalan tu makin gelap. Pada ambil telefon tu saya turun. Lepas tu waktu tu jujurlah saya cakap saya tak tahulah sama ada imajinasi ke apa. Tapi ada bunyi orang gelap. Tapi gelap dia halus sangat. Di hujung-hujung kan macam ada orang bisik je kat telinga. Uish. Lepas tu saya macam takut. So saya turun. Tu saya balik dah. Wes. Kenapa tak ada hantu tu sebab saya lari. Orang yang cerdik dia lari geng. Dia tak pergi cari hantu geng. Macam tu lah. Saya takut geng. Nasib baik saya belum rumah tak pandang lah. Dia tak nampak lah. Macam mana ni kita nak balik ni tu. Kita balik semua lah. Balik sama-sama lah mungkin so kalau korang ternampak ke apa, komen So kalau Fiza macam tadi Fiza cerita dekat, saya cuba alih topik tau sebab saya dah takut ni. So kalau Fiza kan tadi cerita dekat rumah sewa macam tempat tinggalan. Kalau tempat belajar macam saya pergi bilik kuliah kan. Kalau Fiza? Okey, kalau macam saya dari pengalaman sendiri, saya seorang wakil robotik poli juga, jadinya ada bilik sendirilah. Okey, macam yang viewer dah tahu, kita memang ada bilik sendiri yang boleh nak kata keras sangat tu tak, tapi boleh tahan keras lah. Sebabnya ada masa ketika tu mungkin dia memang kat situ kot. Sebabnya masa tu memang dah tak ada siapa lagi dah, tak ada. Sekiranya masa tu bukan masa yang peak hour untuk student ada dekat bangunan tu lah. Okay, masa tu tak tahu sebab apa, mungkin tergerak hati, Allah gerakkan hati untuk buka pintu. Okay. Buka je pintu, tak lalu. Tapi dia bukan macam typical something yang kita tengok macam tinggi, baju putih, rambut panjang, tak. Bukan. Dia macam so kalau bukan benda tu mungkin tempat tinggal dia mungkin benda tu macam sosok. Faham tak? Apa orang panggil kalau bukan sosok? Bukan. Sok-sok tahu kamu. Dia macam sosok tubuh. Tapi wallahu alam lah, dia tak ada kepala ke apa, sebabnya dia memang bilik kita orang tu bilik yang depannya ada bilik, okey, tepi tu dekat memang ada toilet. Okey, dekat daripada toilet ke rasanya benda tu macam ke dinding tau, sebab dia bukan ke pintu. So maksudnya dia pergi ke dinding. Tak tahulah, mungkin mustahil tu halusinasi, sebabnya memang saya dalam keadaan sedar masa tu. Lemas buka. Tak ada ambil substantial apa-apa. Bukan. Tak ada, alhamdulillah. Saya 18 and above ni semua 18 and above. Saya buka je pintu bilik tu, memang dia terus dari toilet tak berlari. Bukan macam biasanya kan benda macam ni dia melintas. Ni berlari. Dia fast pace lah. macam tu je, sak berlalu. Sebabnya memang nampak dia satu sosok tubuh. Kalau orang mustahil, sebabnya kita mungkin mesti dengar step dia. Tak ada step. Tak ada step. Memang terus sak sekali lalu je. Memang ni kot. Memang yang hari-hari ni memang jenis suka lalu-lalu. Tu saya mungkin macam saya kata, mungkin dia nak tunjuk yang mungkin dia nak bagi tahu kat kita yang dia ada. So kat mana-mana memang ada, cuma kita nampak dia nak tunjuk ke tak tunjuk je. So, tapi alhamdulillah masih berada di tempat yang sama. Setakat ni dia ada macam gangguan ekstrim ke? Tak ada. So dia setakat macam orang khabar main make a joke lah, gurau-gurau. Agaknya nak main hide and seek ke? Hide and seek. Tapi kita takut hide tak jumpa nah ya kita. Nah ya. Tapi memang bagi seorang yang dah cakap 3 tahun kan. Memang 3 tahun dekat situ, gunakan tempat tu
walaupun dah tahu kan. Sebabnya kita kat mana-mana pun kita nak lari. Jadi by hook or by crook kita kena hadap juga. Tapi memang setakat ni dia tak ada ganggu secara ekstrim tu lah. Dia just macam dia nak tunjuk yang tu tempat dia sebenarnya, macam tu. So kita macam kena respect lah. Sebabnya mungkin tempoh mungkin bising sangat kot. Mungkin lah. So sebenarnya saya kalau perlu tanya lebih, tapi saya ni tergamam lah macam sebabnya untuk pengetahuan viewer, saya pun kerap juga ke tempat yang dimentionkan oleh saudari Fizah ni. Sebabnya Andai nak tahu, masuk PKT. Kita tunjuk satu-satu. Betul. Kalau korang semua yang bukan student sini nak tahu tempat-tempat ni, kalau jadi ada yang geng-geng parah kan, geng-geng parah nak datang kan, mana boleh. Tapi don't try this at home. Yes, cannot. Kita menjaga keselamatan. Betul. So saya tahu viewer nak lagi, tapi macam saya tak mampu dah. Host anda ni dah terkecut sikit dah. Sebabnya cerita-cerita ni makin lama makin hardcore sebenarnya. Daripada guest yang pertama hardcore dah, guest kedua lagi hardcore, dan hardcore dekat-dekat sini pula. Jadi kita wrap up sini lah dulu. Boleh? So kalau macam tu kan, saya rasa saya pun agak terkecimar, terpilu kata lah memikirkan cerita-cerita yang ada lah. So kalau korang yang tengah tengok video ni ada juga cerita-cerita ke pengalaman-pengalaman yang nak dikongsikan, boleh type di ruangan komen. And so kita pun dah nak habis untuk segmen kali ni. This is kita sedia habis sini. Cut off.